Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, dalang kepada konspirasi SRC ditangkap. Wow, ini satu pendedahan dan juga maklumat yang panas dan pasti menggembirakan Najib. Hari ini, Peguam Najib menyatakan bahawa Jolo Nick Faisal adalah dalang sebenar konspirasi SRC. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa ahli perniagaan dalam buruan Low Teck Jo atau dikenali sebagai Jolo mempunyai agendanya sendiri dengan mengambil kesempatan terhadap SRC International Sendirian Berhad atau 1MDB untuk kepentingan peribadi. Peguamnya iaitu Muhammad Farhan Muhammad Safi yang mewakili bekas Perdana Menteri Najib Razak berhujah bahawa Jolo telah menempatkan ejen dalam syarikat itu. Antaranya, bekas Ketua Pegawai Eksekutif SRC Nick Faisal Arif Kamil untuk melaksanakan rancangannya. Mereka tidak memerlukan penglibatan Najib. Malah melibatkan Najib mungkin akan menyekat tindakan mereka. Kerana bekas Perdana Menteri itu akan bertegas dengan kewajaran jika beliau sedar. Sebagaimana beliau kemudian menyokong sesatan apabila isu itu terbongkar, kata Muhammad Farhan. Hujahan itu dibuat semasa perbicaraan saman sivil berjumlah 1.18 bilion US dollar terhadap Najib dan Nick Faisal yang masih bebas. Peguam itu turut berhujah bahawa ketiadaan bukti yang mengaitkan Najib dengan dakwaan salah guna menunjukkan bahawa jika wujud sebarang konspirasi, perkara itu adalah antara Jolo dengan Nick Faisal yang dibantu oleh pengarah-pengarah syarikat dan tidak melibatkan Najib, katanya lagi. Dalam undang-undang, seseorang hanya boleh dipertanggungjawabkan atas konspirasi sekiranya dia menjadi pihak dalam perjanjian itu. Seseorang tidak boleh dilibatkan hanya kerana menjadi figurehead dalam syarikat. Kami memohon agar mahkamah tidak membenarkan penipuan keterlaluan yang dilakukan oleh pihak lain untuk dijadikan alasan menjadikan Najib sebagai kambing hitam tanpa bukti, katanya lagi. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin akan bersambung pada 24 September ini. Pada Mei 2021, SRC di bawah pengurusan baharu telah memfailkan saman itu atas dakwaan Najib telah melakukan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan memperoleh ganjaran daripada dana syarikat itu selain melakukan penyelewengan terhadap dana berkenan. Syarikat terbabit menuntut deklarasi mahkamah bahawa Najib bertanggungjawab atas kerugian yang dialami syarikat akibat pelanggaran tugas serta amanah dan menuntut supaya Najib membayar semula, membayar balik kerugian yang dialami oleh SRC yang dialami berjumlah 42 juta ringgit Malaysia. Najib sedang menjalani hukuman di penjara Kajang selepas disabitkan bagi kesalahan menyeleweng RM42 juta dana SRC internasional. Saudara-saudara sekalian, ini adalah satu pendedahan yang paling menarik sekali buat masa ini di mahkamah. Jolo dan Nick Faisal Arif Kamil. Pertanyaan kita ialah, bilakah agak-agaknya Jolo ini dapat ditangkap? Ada netizen yang betul-betul sudah marah dan sudah mual dengan kes ini. Kata mereka, kenapa Jolo yang seorang saja tak boleh ditangkap-tangkap sehingga kini? Kalau Jolo berjaya ditangkap, silap-silap hari bulan, semua masalah berkaitan dengan Malaysia, 1MDB dan sebagainya boleh diselesaikan. Dan kemelut ekonomi Malaysia mungkin boleh diselesaikan segera. Tapi kenapa Jolo masih belum ditangkap lagi? Itu menjadi persoalan. Di mana Jolo pun jadi persoalan.
Apa pula pendapat Anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang ini timbul dan tular fitnah yang luar biasa. Fitnah yang tak boleh ditelan oleh orang. Fitnah yang sudah menjadi seperti bukan dosa lagi. Ramai netizen, sama ada walaun kah, bukan walaun kah, pemimpin-pemimpin negara kah, pembangkang kah, seakan-akan sudah biasa dengan perbuatan fitnah. Sehingga bak kata pepatah, kalau guru kancing berdiri, anak murid kancing berlari. Anak murid seterusnya kencing berlari ganti-ganti. Itu yang berlaku di dalam Malaysia pada waktu ini. Lebih menerukkan lagi keadaan ialah apabila ramai penyokong-penyokong di mana-mana belah pihak mula bertikam lidah tentang fitnah. Fitnah yang sudah sah fitnah dijadikan seperti cerita benar pula. Cerita benar pula dijadikan cerita fitnah. Hari ini tersebar kononnya tabung haji ditakbir oleh orang yang bukan Islam. Yang mengejutkan kita, ramai pula yang percaya. Fitnah seperti itu sengaja diwar-warkan kerana fitnah yang popular dan mudah untuk diterima ataupun disebarkan. Hari ini beritanya, ini kebenarannya. Sebenarnya tabung haji ditakbir urus 100% bumi putra Muslim. Kalau ada tersebar di luar sana menyatakan kononnya tabung haji ditakbir urus bukan oleh bumi putra Islam, ada bukan bumi putra Islam, itu fitnah. Dan saya mohonlah semua rakyat Malaysia jangan percaya dengan fitnah itu. Takut nanti kena jatuh fitnah pula pada diri sendiri dan mungkin Anda akan terkena dosa fitnah. Tapi sebelum itu izinkan suruh saya untuk kongsikan ini terapi imun Transofactor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah dan bodoh, kita tidak sembuh dari semua jenis penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, ia juga akan menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik dan mengajar imun badan kita supaya bijaksana. Terapi imun ini bertindak seperti seorang guru yang mengajar mendidik imun badan kita bukan sekadar kuat dan bijaksana, tetapi juga supaya seimbang untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Produk ini lulus KKM dan juga halal. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, tabung haji ditakbir urus sepenuhnya oleh pasukan pengurusan Bumi Putra Muslim yang komited memperkukuh kedudukan institusi simpanan keuangan Islam itu. Menerusi kenyataan di Facebook rasmi TH, pasukan mereka memastikan strategi operasi dan penjenamaan kekal relevan serta membantu umat Islam menabung secara konsisten demi persiapan menunaikan ibadah haji. Sementara itu, pengarah urusan kumpulan dan ketua pegawai eksekutifnya, Mustaqim Muhammad, dilapor berkata, kos mengerjakan haji kian meningkat tetapi kadar simpanan pun deposit tidak berkembang dan kebanyakan pendeposit tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk mengerjakan ibadat haji. Bagi menangani masalah ini, tabung haji sedang melaksanakan inisiatif penjenamaan untuk memperkasakan tabung haji sebagai institusi simpanan Islam. Pilihan di mana umat Islam kekal menabung secara sistematik dan konsisten, katanya. Mustaqim berkata, bagi mencapai matlamat penjenamaan itu, tabung haji memerlukan kepakaran teknikal yang bersesuaian dan amalan itu adalah sama seperti contoh-contoh daripada sejarah Islam. Pengurusan tabung haji dan urusan ibadat haji tetap dikendalikan oleh pasukan pengurusan yang 100% bumi putra Muslim. Tetapi pelbagai sokongan teknikal diperlukan bagi inisiatif penjenamaan
yang kompleks ini dan dibekalkan oleh konsortium yang dibentuk oleh tabung haji, katanya. Mustaqim berkata tabung haji perlu menjadi sebuah institusi simpanan yang berpaksikan pelanggan dan ini memerlukan evolusi strategi, operasi dan jenama yang relevan, efektif dan bersesuaian dengan perubahan demografi yang dinamik. Sehubungan itu, TH menasihati orang ramai supaya tidak mempercayai sebarang maklumat yang tidak disampaikan kesahihan sumbernya dan mengikuti saluran media rasmi, sosial rasmi tabung haji untuk mendapatkan info tepat dan sahih. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.